Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Ardi Harman Marzi dan berikut tajuk utama malam ini. Malaysia, Singapura buka sempadan darat. Juga kos umrah dijangka turun. Malaysia dan Singapura membenarkan semua pengembara yang telah lengkap vaksinasi untuk merentas sempadan darat tanpa perlu menjalani kuarantin atau melaksanakan ujian COVID-19 termasuk ujian pra-pelepasan dan semasa ketibaan bermula 1 April ini. Kebenaran itu terpakai ke atas semua kategori pengembara dan jenis pengangkutan darat. Dalam satu kenyataan, hari ini Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata persetujuan itu dicapai susulan panggilan telefon bersama rakan sejawatnya Lee Hsien Loong hari ini. Menurutnya, sejajar dengan peralihan kehidupan fasa mendepani pandemik COVID-19, pemimpin kedua-dua negara bersetuju bahawa sudah tiba masanya untuk membuka sempadan darat kedua-dua negara bagi pengembara yang telah lengkap vaksinasi. Kedua-dua Perdana Menteri mengakui bahawa Malaysia dan Singapura telah menunjukkan perkembangan yang memberangsangkan, khususnya dalam pelaksanaan program vaksinasi dan pengurusan pandemik COVID-19 bagi penduduk negara masing-masing. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, Malaysia akan membuka sempadan kepada pengembara antarabangsa bermula 1 April 2022 dan seterusnya melakar satu lagi kejayaan penting dalam memudah cara perjalanan rentas sempadan dengan jiran terdekat Singapura. Perdana Menteri Singapura menyifatkan pengumuman hari ini sebagai peristiwa penting dalam peralihan kita ke arah kehidupan dengan COVID-19. Ia juga mencerminkan kerjasama kukuh yang dinikmati kedua-dua pihak sepanjang pandemik ini dan akan membantu kedua-dua negara muncul lebih kuat daripada krisis ini. Dalam pada itu, mengulas mengenai pembukaan sempadan Malaysia dan Singapura, Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin Abu Bakar memaklumkan pengembara lengkap vaksinasi yang melalui perjalanan udara kedua-dua negara perlu melakukan ujian COVID-19 2 hari sebelum berlepas. Bagi semua pengembara yang telah lengkap vaksinasi COVID-19 yang melalui sempadan udara ya, mereka hanya perlu melakukan ujian COVID-19 2 hari sebelum berlepas. Pre-departure testing masih ada untuk air travel antara Singapura dan Malaysia. Boleh buat RTK antigen, supervise, tak perlu buat PCR lagi. Khairy Jamaluddin berkata demikian dalam sidang media di Parlimen petang tadi. Terdahulu beliau mengumumkan perincian beberapa dasar baru yang digariskan dalam protokol am untuk pengembara yang mula berkuat kuasa apabila negara memasuki fasa peralihan ke endemik 1 April ini. Antaranya pengembara tempatan atau warga asing yang memasuki negara bermula 1 April depan tidak lagi perlu melaksanakan ujian saringan COVID-19 secara serta-merta di pintu masuk negara. Bagaimanapun, mereka perlu menjalani ujian RTK antigen profesional sama ada di fasiliti kesihatan swasta di pintu masuk antarabangsa atau di luar pintu masuk antarabangsa dalam tempoh 24 jam. Dalam pada itu, Khairy Jamaluddin menegaskan pengembara yang ingkar dengan arahan pelaksanaan ujian RTK AG Professional dalam tempoh 24 jam selepas ketibaan di negara ini bakal dikenakan tindakan tegas termasuk diusir keluar. Status My Sejahtera pengembara tersebut turut akan bertukar menjadi warna merah. Ujian itu mesti dibuat secara profesional sebab dia mesti di-key in ke dalam MySejahtera. Dan hanya makmal yang bertauliah saja yang boleh key in dalam sistem MySejahtera. Kalau mereka tak buat, dalam tempoh masa 24 jam, status mereka akan tukar ke merah. Dan mereka tak boleh masuk ke kedai makan dan sebagainya. Dan
Yang paling penting mereka melakukan kesalahan dan boleh diusir keluar. Menurutnya, terdapat klinik swasta di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA untuk memudahkan pengembara melakukan ujian RTK profesional selain boleh lakukannya di mana-mana klinik di destinasi mereka di Malaysia dalam tempoh 24 jam selepas ketibaan. Baik, kerajaan berharap lebih ramai umat Islam di Malaysia dapat menunaikan ibadat umrah dan haji pada tahun ini dan masa akan datang susulan penarikan sekatan berkaitan COVID-19 yang diumumkan Kerajaan Arab Saudi semalam. Sambil menyambut baik pengumuman tersebut, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad berkata Malaysia akan sentiasa bekerjasama dengan Kerajaan Arab Saudi untuk melakukan yang terbaik demi keselamatan dan kesihatan jemaah umrah dan haji. Memetik portal Al-Hijrah Online, Datuk Idris berkata, Kerajaan Arab Saudi tentunya telah menilai pelbagai aspek dan semua protokol kesihatan sejak wabak COVID-19 melanda dunia 2 tahun lalu sebelum menarik balik sekatan tersebut sejajar dengan situasi pandemik yang bertambah baik di negara itu. Pada masa yang sama, Kerajaan Arab Saudi pastinya telah membuat persiapan rapi berpandukan amalan terbaik pengendalian antarabangsa demi menjaga keselamatan rakyatnya dan jemaah umrah serta haji yang datang dari seluruh pelosok dunia. Semalam, Kementerian Kesihatan Arab Saudi mengumumkan pemansuhan semua sekatan COVID-19 termasuk kuarantin wajib bagi semua pengunjung ke negara itu. Menerusi catatan di akaun Twitter rasminya pada Isnin, sekatan yang dimansuhkan termasuk penyerahan sijil vaksinasi COVID-19 dan ujian tindak balas berantai polimerase mas nyata PCR sebelum atau semasa ketibaan di Arab Saudi. Langkah itu diambil susulan penurunan kes dan kadar vaksinasi mencapai 99% untuk semua penduduk berumur 12 tahun ke atas. Dalam pada itu, pemansuhan prosedur operasi standard SOP COVID-19 yang diumumkan Arab Saudi semalam melegakan agensi-agensi umrah di Malaysia. Menurut pengurus umrah Telajak Travel, Sri Haryati Syahiri, langkah itu akan mengurangkan kos bagi pakej umrah. Ini kerana jemaah tidak perlu lagi mengeluarkan kos bagi melakukan ujian pengesanan COVID-19 sebelum berlepas dan ketika sampai ke tanah air serta charge berkaitan COVID-19. Anggaran terbaru ni daripada pihak Arab Saudi sebenarnya memberi banyak peluang kepada jemaah dari Malaysia sendiri untuk laksanakan umrah tanpa memikirkan bebanan-bebanan kos seperti kuarantin ataupun PCR test. Maknanya di situ jemaah dah lega lah. Jadi sekiranya ada pembatalan cas tertentu, pengurangan kos, kami sendiri akan kurangkan harga pakej kami. Contoh kalau syarikat penerbangan turunkan harga, pihak hotel turunkan harga, kami sendiri akan turunkan harga pakej kami. Jelasnya lagi, dengan adanya harga pakej umrah yang tidak membebankan, ia dapat memberi peluang kepada lebih ramai jemaah untuk mengerjakan umrah dengan harga yang berpatutan. Jemaah juga dapat menunaikan ibadah umrah dengan keadaan seperti sebelum pandemik tanpa menunggu giliran dan mematuhi peraturan-peraturan yang ketat. Ini menurutnya akan memudahkan jemaah yang lebih berusia. Namun, Sri Haryati menegaskan pihaknya tetap mempraktikkan SOP asas dan menyarankan jemaah untuk melakukan ujian kendiri COVID-19 sebelum berlepas agar tidak memberi kesan kepada jemaah lain sekiranya disahkan positif. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan menggunakan bahasa Melayu secara rasmi untuk berucap dalam 2 persidangan antarabangsa yang dijadual berlangsung hujung tahun ini. Menteri Tua Datuk Seri Saifuddin Abdullah berkata persidangan antarabangsa itu ialah sidang kemuncak ASEAN yang dijangka berlangsung November ini dan sidang Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada minggu ke-3 September. Bercakap pada sidang media di bangunan Parlimen hari ini, Datuk Seri Saifuddin berkata, berucap menggunakan bahasa kebangsaan bukan perkara yang asing di pentas antarabangsa. Justru Malaysia tidak perlu kekok untuk berbuat demikian.
Tambah beliau, Perdana Menteri turut akan menggunakan bahasa Melayu pada lawatan rasmi ke Qatar dan Emiriah Arab Bersatu minggu depan. Datuk Seri Saifuddin berkata pihaknya menyokong penuh hasrat Perdana Menteri itu serta telah membuat persediaan khusus dan segera dari segi penguasaan bahasa Melayu dan penguasaan 5 bahasa asing utama yang digunakan oleh PBB. Semalam, Datuk Seri Ismail Sabri pada persidangan Dewan Negara berkata beliau akan mengadakan perbincangan dengan pemimpin ASEAN untuk mencadangkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN dalam usaha memertabatkan bahasa ibunda itu di peringkat antarabangsa. Penubuhan CCID Scam Response Centre oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman dijangka dapat menangani jenayah penipuan dalam talian. Pengarahnya Datuk Kamarudin Mat Din berkata kerjasama bersama 2 agensi iaitu Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM itu mampu memintas jenayah itu dengan lebih berkesan serta mempercepat tindakan susulan. So kita nak cepat supaya kita dapat buat money trail, supaya seandainya duit tu masih ada dalam akaun, sama ada dalam bentuk mule dan sebagainya, kita boleh hold duit itu dan kita boleh selamatkanlah duit yang berkenaan. Tapi seandainya mangsa lambat beritahu kita, biasanya duit-duit tu telah pun dikeluarkan dalam bentuk cash dan agak sukar untuk kita nak proceed untuk mendapatkan semula duit tersebut. Menurut beliau, kedua-dua agensi itu akan bekerjasama sepenuhnya pada Jun ini. Jelasnya, penugasan panggilan CCID Scam Response Centre itu telah dimulakan pada 15 Februari tahun lalu serta beroperasi setiap hari bermula jam 8 pagi hingga 10 malam. Sejak hari pertama beroperasi hingga kini, jumlah panggilan yang diterima adalah sebanyak 2,399. Daripada jumlah itu, 63.4% adalah berkenaan isu pertanyaan berkaitan modus operandi jenayah Macau Scam, Love Scam, belian dalam talian, pinjaman tidak wujud, penipuan, pelaburan dan ahlong. Manakala bakinya adalah berkaitan lain-lain pertanyaan dan penyaluran maklumat jenayah. Melalui penugasan di CCID Scam Response Centre, seramai 969 individu telah berjaya mengelak daripada menjadi mangsa jenayah komersial. Orang ramai boleh membuat semakan nombor telefon dan nombor akaun di laman web tertera terlebih dahulu sebelum membuat sebarang transaksi. Sebarang maklumat berkenaan sindiket penipuan boleh menghubungi CCID Scam Response Centre di talian 03 261 01559 atau 03 261 01599. Berehat seketika, sekembali nanti pelatih Akademi Bola Sepak dikhawatiri lemas. Saya bersama Berita Al-Hijrah, seorang pelajar lelaki yang juga merupakan pelatih Akademi Bola Sepak Negara Moktadahari AMD dikuatiri lemas selepas dihanyutkan arus deras ketika mandi bersama rakannya di Sungai Ketil dekat Baling petang semalam. Mangsa dikenal pasti sebagai Muhammad Saiful Izzuddin Mustafa, 14 tahun. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Baling, penolong penguasa Muhammad Jamil Mat Daud, pihaknya menerima laporan kejadian kira-kira jam 4.11 petang. Sepasukan anggota dikejarkan ke lokasi dan usaha pencarian terpaksa dihentikan pada jam 7 petang kerana cuaca gelap. Katanya operasi mencari dan menyelamat SAR bersambung semula hari ini dengan menggunakan khidmat pasukan penyelam di air atau PPDA sambil dibantu penduduk kampung yang berusaha mencari di kawasan tebing. Sehingga berita ini disiarkan, mangsa masih belum ditemui. Jelas Muhammad Jamil, arus deras sungai berkenaan kerana hujan lebat berkemungkinan menyebabkan mangsa dihanyutkan lebih jauh.
Kontraktor binaan Bumiputra mohon kerajaan mempertimbangkan pengecualian bayaran gaji minimum yang berkuat kuasa pada 1 Mei ini kerana didakwa menambah beban kos ukuran kenaikan harga bahan binaan ketika ini. Naib Presiden Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia PKMM Muhammad Fauzi Muhammad berkata kadar gaji minimum daripada RM1,200 kepada RM1,500 dikuatiri menjejaskan projek pembinaan yang gagal disiapkan kerana kos tambahan tersebut. Kenaikan harga bahan binaan yang kita tengok pada masa kini 20 hingga 60 menjangkau 60% kenaikan harga bahan binaan. Bagi kontraktor G1, G2, G3 mengambil daripada pihak hardware, ini yang menjadikan peningkatan sehingga 60%. Beliau berkata demikian pada sidang media di Alustar hari ini. Menurutnya, kos tambahan daripada kenaikan gaji minimum ini akan ditanggung oleh kontraktor adalah sehingga 15% termasuk KWSP. Jelasnya, peningkatan kos tambahan daripada kenaikan gaji minimum itu juga akan menjejaskan pendapatan hampir 100,000 kontraktor Bumiputra daripada G1 hingga G7 di seluruh negara. Justru kontraktor selepas ini terpaksa menanggung kos di luar kemampuan. Katanya, majoriti kontraktor memperolehi projek julat kadar keuntungan antara 15 hingga 20% sahaja. Tambahnya, persatuan itu turut berharap kerajaan mempertimbangkan untuk mengembalikan syarat perubahan harga atau VOP untuk semua bahan berkaitan pembinaan, bukan hanya untuk 3 jenis termasuk pasir dan besi tertulang. Diancam serangan gajah liar yang kerap berulang sejak pertengahan Februari lepas. Itu situasi yang dilalui Desaru Fruit Farm di Bandar Penawar, Kota Tinggi Johor. Pengarah urusannya Steve Wee Heng berkata pelbagai tanaman di kebun yang berkeluasan 56 hektar itu musnah selepas diceroboh sekumpulan gajah liar. Jelas beliau pihaknya mengalami kerugian sehingga RM100,000 susulan kemusnahan yang dialami. Menurutnya antara tanaman yang dirosakkan termasuk pisang nipah, kelapa pandan, jambu air dan pokok buah abiu. Ancaman serangan gajah itu kebiasaannya berlaku pada waktu malam dengan keadaan yang gelap sekaligus menyukarkan pihak berkuasa untuk mengambil tindakan. Kerugian estimated lebih kurang dalam 100,000 atau more than that, sebab pokok-pokok yang ditumbangkan tu lepas tu macam pokok pisang, dia cuma cari pokok pisang nipah je. Lepas tu buah abiu yang bermusim tu yang besar-besar dia makan. Nangka I think at least few hundred biji dia tumbangkan, lepas tu yang masak-masak dia makan. Steve berkata pekerjanya pernah terserempak dengan sekumpulan gajah selain menemui kesan kerosakan sisa buah-buahan, tapak kaki sebesar 30 cm serta najisnya. Susulan itu, satu laporan polis berkenaan perkara itu dibuat di Balai Polis Bandar Penawar pada 24 Mac lalu. Aduan turut disalurkan kepada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan dan Jabatan Pertanian Daerah Kota Tinggi. Yayasan Wakaf Antarabangsa Khadijah KIWF menyasarkan 10,000 penyertaan menerusi Majlis Ilmu Khadijah 3.0 edisi Ramadan 2022 yang akan berlangsung pada 1 hingga 28 April depan. Pengurusnya Rohani Muhammad Syahir berkata program yang menampilkan 4 elemen dalam satu itu menawarkan harga tiket serendah RM100 untuk peserta mengikuti siri webinar di platform give2enrich.com dari 4 tokoh ilmuan tanah air. 4 tokoh berkenaan ialah Dr. Shalihah Kaswari, Ustaz Fazrul Ismail, Dr. Ahmad Sanusi Azmi dan Ustazah Isfadiah Dasuki yang akan mentadabbur surah An-Nur. Masih hopeful sebab rakan strategik kami terdiri pada agensi-agensi ya, dan juga persatuan bank-bank ya, Artfim tu dan persatuan wealth management. So kita harap kita akan tarik at least 10,000 penyertaan ke individual kan, dan insya-Allah itu akan capai target dia lah.
Bagi menjayakan Majlis Ilmu Khadijah 3.0, KIWF memeterai MOU bersama 5 rakan strategik iaitu Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan Malaysia atau ADFIM, Akademi Asri Ahmad, Persatuan Pengurusan Kewangan dan Harta Islam Malaysia, Luna Stella AIA Agency dan Yayasan Warisan Ummah Ikhlas dalam mengendalikan majlis ilmu berkenaan. Majlis ini adalah 4-in-1 di mana kita adakan majlis ilmu tadi bersama 4 tokoh ilmuwan. Juga kita akan mengedarkan pak iftar Ramadan kepada 12,000 penerima manfaat di 7 lokasi yang telah kami pilih. Dan ketiganya, setelah ditolak perbelanjaan, kita akan juga bayar zakat. Dan yang akhir sekali, 70% daripada lebihan dana nanti akan kita tujukan khas untuk membeli sebuah rumah inap untuk keluarga kanak-kanak kanser di HKL. Terdahulu Yang di-Pertua Pertubuhan Kebajikan dan Amal Wanita Selangor, Pekawanis yang juga isteri Menteri Besar Selangor, Datin Sri Masdiana Muhammad hadir merasmikan majlis berkenaan. Sementara itu, dalam majlis sama, setiap pembelian buku Gift to Enrich akan diberikan percuma buku GPS Kewangan hasil penulisan Rohani Muhammad Syahir dan Suzani Ali. Berehat seketika dari kesibukan rutin harian sambil mensyukuri keunikan Malaysia. Kunjungilah dan terokailah tempat-tempat menarik dalam negara yang mampu memberi kedamaian, ketenangan dan pengalaman baru yang berbeza bersama keluarga tercinta. Jangan lupa patuhilah SOP ketika melancong. Jom cuti-cuti Malaysia, segalanya ada di sini. Keindahan dan keunikan alam semula jadi Malaysia menjadi aset penting pelancongan eko. Jom nikmati keindahan flora dan fauna Malaysia sambil mencuba aktiviti lasak yang disediakan. Jom cuti-cuti Malaysia. Mempesona. Cuti-cuti Malaysia. Baik, bakal menyusul China Eastern Airlines yang terjunam ke lereng gunung bersama 132 penumpang dimulakan bagi mengenal pasti punca nahas tersebut. Menurut Pegawai Pentadbiran Penerbangan Awam China CAAC, pihaknya mengesahkan kotak hitam pertama yang ditemui semalam ialah perakam suara kokpit. Menurut pegawai terbabit, kotak hitam pertama ditemui dalam keadaan baik dan kini dihantar ke Beijing untuk dianalisis. Perakam suara kokpit membolehkan penyiasat mendapatkan butiran komunikasi antara ketiga-tiga juruterbang pesawat jenis Boeing 737 itu. Pesawat MU-5735 dalam penerbangan dari Kunming ke Guangzhou pada Isnin lalu sebelum ia terjunam secara tiba-tiba. Ketika berada pada altitud penerbangan, kelajuan mendata walaupun sepatutnya sudah mula turun untuk mendarat. Menurut pihak berkuasa China, juruterbang tidak menjawab panggilan daripada pengawal trafik udara ketika ia turun dengan pantas. Setakat ini masih terlalu awal untuk menentukan punca nahas, yang pasti tiada mangsa terselamat ditemui. Baik, susulan kes harian COVID-19 yang semakin menurun, Indonesia menarik semula sekatan solat tarawih dan balik kampung bagi menyambut Aidilfitri menjelang kedatangan bulan Ramadan. Presidennya Joko Widodo dalam kenyataannya berkata solat tarawih dibenarkan secara berjamaah manakala individu lengkap vaksin serta dos penggalak sahaja dibenarkan pulang ke kampung untuk berhari raya. Bagaimanapun, pegawai dan kaki tangan kerajaan dilarang untuk mengadakan majlis berbuka puasa dan rumah terbuka hari raya. Tambah Jokowi, kebenaran beraya di kampung disebabkan keadaan semakin terkawal. Ya, susulan Indonesia mengumumkan pelancong luar negara dibenarkan memasuki negara itu tanpa menjalani kuarantin dan hanya memerlukan ujian negatif COVID-19 ketika ketibaan. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Budi Gunadi Sadikin berkata pemeriksaan status vaksinasi akan dibuat secara rawak terhadap penduduk yang ingin pulang ke kampung.
Pemeriksaan status vaksinasi juga akan dibuat bagi mereka yang menaiki pengangkutan awam sebelum kenderaan berlepas. Selain itu, penduduk yang sudah menerima dos penggalak tidak perlu melakukan ujian saringan, manakala bagi yang baru menerima 2 dos vaksin dikehendaki membuat ujian PCR. Kerajaan peka akan keperluan akses kepada pembiayaan dengan kadar faedah yang rendah. Skim Pembiayaan Pemulihan Perniagaan Sektor Mikro Tekun Nasional atau CBRM menawarkan pinjaman sehingga RM10,000 pada kadar faedah 0% dengan keutamaan diberi kepada peniaga sektor informal. Saiz dana untuk program ini berjumlah RM200 juta. Baik, sekian untuk malam ini. Ikuti berita Al-Hijrah di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan eksklusif dan menarik. Saya Ardi Herman, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.